Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to my channel. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Cikgu harap you all sihat-sihat, tenang dan yang paling penting ceria sentiasa. Untuk video kali ini kita akan mempelajari geografi tingkatan 2 yang bertajuk Kepelbagaian Iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Kalau tak silap ini adalah bab 7, geografi tingkatan 2. Tapi sebelum tu, kepada yang masih belum subscribe, mohon subscribe channel cikgu. InsyaAllah cikgu akan teruskan membuat video-video geografi seterusnya. Dan you all boleh juga tengok video geografi yang telah cikgu hasilkan di dalam playlist cikgu. Okey, secara ringkasnya dalam tajuk ni kita akan mempelajari tentang kepelbagaian iklim di Asia, di mana di Asia terbahagi kepada 4 jenis iklim, iaitu panas, panas sederhana, sejuk sederhana dan sejuk. Kenapakah ada kepelbagaian iklim di Asia? Secara ringkasnya terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah kedudukan garis lintang yang kita panggil juga latitude, dan kedua adalah pengaruh benua Asia yang besar. Okey, dan dipecahkan kepada beberapa kawasan. Tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan. It's time to learn geography. Okey, kita teruskan. Ini adalah tajuk kita hari ini, iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Tapi sebelum tu, cikgu akan paparkan peta Asia yang menunjukkan kepelbagaian iklim dan negara-negara di Asia. Jom! Okey, dapat guys? Okey. Secara ringkasnya di Asia, zon iklim kita terbahagi kepada 4, iaitu zon iklim panas, merujuk kepada gurun panas. Seterusnya zon iklim panas sederhana, merujuk kepada iklim China. Iaitu seterusnya adalah zon iklim sejuk sederhana, iaitu iklim Laurentia. Dan yang terakhir adalah zon iklim sejuk, merujuk kepada iklim tundra. Okey, first kita akan rujuk kepada zon iklim panas. Okey. Okey, zon iklim panas berada di kawasan gurun panas, iaitu di kawasan Arab lah. Okey, di gurun Arab. Okey, di mana suhunya min suhu tahunan, min ni merujuk kepada purata. Min suhu tahunan adalah 25 darjah Celsius. Pada musim panas di kawasan ini akan mengalami suhu iaitu 32 hingga 36 darjah Celsius. Pada musim sejuk pula dia akan turun sehingga 16 darjah Celsius. Julat suhu tahunan, julat merujuk kepada perbandingan suhu yang tinggi tolak suhu yang rendah. Julatnya suhu tahunan ialah antara 17 hingga 20 darjah Celsius. Kenapa ini berlaku? Kerana di kawasan gurun kurang litupan awan. Pada waktu siang, cahaya matahari terik akan terus sampai ke hingga permukaan bumi dan menyebabkan bumi dipanaskan. Dan pada waktu malam, disebabkan kurang litupan awan, haba yang terpendam tadi akan dibebaskan pada waktu malam dan menyebabkan suhu pada waktu malam jatuh secara mendadak.
Sebab tu di gurun pada waktu siang dia terlalu panas dan pada waktu malam dia akan menjadi terlalu sejuk. Okey. Seterusnya adalah angin. Okey, di kawasan gurun Arab menerima angin timuran. Tetapi angin timuran ini membawa angin yang kering dan tidak membawa hujan. Sebab tu di kawasan gurun panas, hujan tahunan kurang, iaitu 250 milimeter dan menyebabkan kawasan ini kering dan gersang. Antara kegiatan manusia di kawasan gurun adalah menjalankan aktiviti pertanian, iaitu menanam pokok kurma. Kan kalau kita puasa kan makan kurma kan. Seterusnya mereka juga menjalankan aktiviti peternakan. Apakah haiwan yang diternak? Antaranya adalah unta, kambing, biri-biri dan lembu. Itu adalah antara aktiviti manusia yang berada di gurun panas. Okey, boleh guys? Okey, seterusnya kita akan beralih ke zon iklim panas sederhana, iaitu merujuk kepada iklim China. Okey. Antara kawasan di Asia yang mengalami iklim panas sederhana antaranya adalah China, iaitu kawasan tengah dan di selatan China. Seterusnya adalah Korea Selatan, Jepun di bahagian selatan dan Taiwan di utara. Okey, kawasan ini mengalami iklim panas sederhana. Okey, antara suhu yang berada di kawasan iklim ini adalah min suhu tahunan adalah 15 darjah Celsius. Pada musim panas, suhunya adalah 28 darjah Celsius, iaitu pada bulan Mei hingga September. Pada musim sejuk, suhunya akan jatuh sehingga 5 darjah Celsius dan menyebabkan kawasan ini mengalami sejuk dan kering, iaitu pada bulan Oktober hingga April. Julat suhu tahunan pula adalah melebihi 25 darjah Celsius. Okey, kawasan iklim ini mengalami iklim monsun tenggara dan membawa hujan yang lebat. Selain itu, kawasan ini juga mengalami siklon tropika. Apakah itu siklon tropika? Siklon tropika adalah ribut kencang yang dialami di kawasan perairan tropika. Okey, ribut kencang sebenarnya. Okey. Seterusnya hujan. Di kawasan iklim panas sederhana menerima hujan antara 500 hingga 1500 milimeter dan mereka juga menerima hujan dalam bentuk hujan siklon. Hujan siklon juga dikenali sebagai hujan perenggan. Ia berlaku apabila udara panas memasuki kawasan yang sejuk dan menyebabkan hujan. Okey, hujan perenggan, hujan siklon. Okey, antara kegiatan manusia yang berada di iklim panas sederhana ialah mereka menjalankan aktiviti pertanian, iaitu menanam padi dan menanam gandum ataupun jagung. Seterusnya mereka juga menjalankan aktiviti penternakan, iaitu menternak lembu, kinzir dan ayam. Itu adalah antara kegiatan manusia yang berada di iklim zon panas sederhana. Okey, di manakah kawasannya? Sekali lagi, jaga ulang adalah China, iaitu bahagian tengah dan selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan dan Taiwan. Okey, boleh guys? Okey, ni adalah iklim panas sederhana. Seterusnya kita akan beralih kepada zon iklim sejuk sederhana, iaitu iklim Laurentia. Zon iklim sejuk sederhana merujuk kepada iklim Laurentia. Secara umumnya, terdapat dua sahaja kawasan di Asia yang mengalami iklim sejuk sederhana, iaitu iklim
di iklim Laurentia, dan satu lagi adalah iklim Siberia. Okey. Kawasan yang mengalami iklim sejuk sederhana ialah yang pertama adalah di China, iaitu utara China. Seterusnya Korea Utara dan Jepun Utara. Okey. Di mana kawasan ini mengalami min suhu tahunan antara 9 hingga 17 darjah Celsius. Namun di kawasan ini juga terdapat musim panas tetapi pendek. Iaitu di mana pada musim panas suhu yang dicatatkan ialah 21 hingga 26 darjah Celsius, dan musim panas hanyalah singkat sahaja. Okey, seterusnya adalah pada musim sejuk suhunya akan jatuh sehingga -6 hingga 10 darjah Celsius. Manakala musim sejuk adalah panjang dan kering. Okey. Seterusnya di kawasan ini juga mengalami angin arus sejuk, di mana terdapat dua sistem angin, iaitu angin monsun barat laut dan angin monsun tenggara yang membawa hujan yang banyak. Okey. Kawasan ini menerima hujan tahunan antara 500 hingga 1000 mm setahun. Hujan sepanjang tahun, dan pada musim panas menerima hujan yang maksimum, iaitu pada angin monsun tenggara. Pada musim sejuk hujan turun dalam bentuk salji. Okey, antara kegiatan manusia yang berada di iklim sejuk sederhana ialah aktiviti pertanian, di mana mereka menjalankan aktiviti pertanian menanam kentang, ubi kentang menanam gandum, sayuran, dan menanam buah limau guys, limau mandarin. Okey. Selain itu mereka juga menjalankan aktiviti perikanan, kerana di kawasan ini terdapat banyak plankton. Ingat lagi plankton apa guys? Plankton adalah makanan ikan. Okey, aktiviti perikanan dijalankan pada musim bunga dan musim panas. Pada musim sejuk mana boleh menjalankan aktiviti perikanan? Airnya kan beku. Okey, itu adalah serba sedikit antara kegiatan manusia yang berada di kawasan iklim sejuk sederhana. Boleh guys? Seterusnya yang terakhir iaitu iklim sejuk. Zon iklim sejuk iaitu iklim tundra. Okey, iklim tundra. Okey, kawasan di Asia yang mengalami iklim tundra adalah di kawasan satu sahaja, iaitu Siberia Utara. Okey. Pada kawasan ini suhunya min suhu tahunan adalah -14 darjah Celsius. Namun di sini juga terdapat musim panas tetapi sangat singkat, di mana suhu musim panas adalah di bawah 10 darjah Celsius, kurang 10 darjah Celsius, iaitu pada bulan Mei hingga Ogos sahaja. Mei, Jun, Julai, Ogos, lebih kurang 4 bulan. Okey, seterusnya pada musim sejuk suhu yang dicatatkan adalah -32 hingga -5 darjah Celsius dan sangat panjang, iaitu 8 bulan guys. Sejuk 8 bulan. Okey, di mana julat suhu tahunan ialah 42 darjah Celsius. Julat tahunan adalah sangat tinggi. Okey, di kawasan iklim tundra juga menerima angin, iaitu angin baratan yang membawa hujan maksimum pada musim panas, dan di sini juga mengalami ribut salji, di mana ribut salji ini bertiup sehingga 200 km per jam. Bahaya ribut ni. Okey. Kita lihat hujan, di mana hujan hanyalah sedikit, iaitu antara 250 hingga 300 mm sahaja, sangat sedikit. Dan hujan pada musim panas
iaitu maksimum lah pada musim panas dan turun dalam bentuk hujan perolakan. Okey, pada musim sejuk pula keadaannya bersalji. Antara kegiatan utama manusia di kawasan iklim tundra adalah mereka menjalankan aktiviti perikanan. Bukan calang-calang ikan yang diburu. Antara ikannya adalah ikan paus. Mereka menangkap ikan paus menggunakan senjata yang dinamakan harpun. Okey, antara spesies ikan lain antaranya ialah ikan kod dan salmon. Selain itu, mereka juga menjalankan aktiviti pemburuan. Antara binatang yang diburu adalah walrus. Walrus ni guys adalah singa laut dan mereka juga memburu karibu. Karibu ni adalah rusa yang tarik andu Santa Claus tu. Itu adalah karibu. Okey, bagaimanakah mereka memburu? Kalau dulu guna senjata, tapi sekarang mereka dah moden. Mereka menggunakan snipers. Snipers tu dahsyat. Okey, itu adalah serba sedikit tentang zon iklim tundra. Boleh guys? Alhamdulillah, kita telah mempelajari iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Cikgu harap you all faham guys. Okey, mungkin mesti lagi ramai pelajar yang tengah confused kan. Sebenarnya iklim kepelbagaian iklim di Asia terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah zon panas. Untuk zon panas, ia terbahagi kepada iklim khatulistiwa, seterusnya iklim monsun tropika dan iklim gurun panas. Untuk topik ini kita fokus kepada iklim gurun panas. Seterusnya adalah zon panas sederhana. Untuk zon panas sederhana terbahagi kepada 3, iaitu iklim Mediterranean di Turki, seterusnya iklim steppe dan iklim China. Untuk topik ni kita akan fokus iklim China. Dan seterusnya adalah zon sederhana sejuk. Zon sejuk sederhana terbahagi kepada 2, iaitu iklim Siberia dan Laurentia. Untuk topik ni kita akan fokus iklim Laurentia. Dan last sekali adalah zon sejuk, iaitu satu-satunya zon sejuk iaitu iklim tundra. So jangan confuse guys. Okey, cikgu rasa itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Okey, sebelum tu cikgu harap you all tak lupa dengan fakta-fakta yang cikgu sampaikan. Cikgu ada sediakan sedikit nota edaran di mana you all boleh download dekat description di bawah tu guys. Okey, jangan lupa download. Okey, itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Sebelum tu, siapa yang masih belum subscribe, sila subscribe dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam video-video seterusnya. Okey, itu sahaja. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Bye.